Pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, pada pagi ini kita akan memulakan tajuk baru iaitu Introduction and Etiological Model of Substance Abuse. Sebagi kita memulakan kelas online kita pada pagi ini, kita mulakan dulu kelas ini dengan umum kitab Al-Fatihah. So baik pelajar, hari ini kita akan melakukan pengenalan kita kepada substance abuse, apa yang dikatakan dengan penyalahgunaan bahan, dan apakah etiologi ini adalah maksud kepada penyebab penyebab kenapa model-model yang ini kita juga akan bincangkan tentang model penyebab seseorang itu boleh terlibat dengan substance abuse. Kita ada banyak perspektif, jadi kita akan tengok satu persatu. So hari ini kita akan lihat dulu apa yang dikatakan dengan substance abuse sendiri. So substance abuse ni kalau kita tengok pada definisian yang mudah dan ringkas, if a individual use of alcohol or another mood altering drugs has a desired effect on his or her life or the life of others. So yang pertama sekali, substance abuse ni kita boleh katakan sejenis bahan kalau iaitu penggunaan bahan yang boleh mengubah mood mood kita, tidak kira sama ada alkohol ataupun kalau di Malaysia kita lebih dikenali sebagai dadahan. Jadi dia boleh memberikan satu kesan yang kita tidak ingini, dan dia boleh mempengaruhi kehidupan diri kita, dan dia mempengaruhi juga orang di persekitaran kita. Ini yang dikatakan substance abuse, iaitu kita telah menyalahgunakan bahan itu. Apabila bahan yang kita gunakan itu dia boleh mengubah kita punya sistem saraf pusat ataupun mood kita. Mood ni lebih kita katakan dia boleh mempengaruhi emosi kita, pemikiran kita dan tingkah laku kita secara keseluruhan, yang memang kita tidak, kalau boleh kita tak nak kesan itu berlaku. Dan dia bukan sahaja mempengaruhi individu yang mengambil dadah itu, tetapi ia juga boleh mempengaruhi orang di sekitarnya. So the negative effect of the substance may involve impairment of psychological, physiological, social or occupational function. Dan kesan ini dia memberi kesan dan dia akan membuatkan kita merosot dari segi fisiologikal kita. Contoh fisiologikal kita tak boleh nak tidur, mood makan kita, kalau kadang-kadang kita terlebih makan, kadang kita kurang makan, itu dari segi fisiologikal. Dari segi biologikal, maksudnya kita punya degupan jantung semakin kencang dan kita tidak boleh fokus, badan kita terasa lemah-lemah. Jadi itu kesan daripada dia memberi kesan kepada kelumpuhan dari segi fisiologikal. Dari segi psikologikal, kita akan melibatkan dari segi perasaan, perilaku dan juga pemikiran kita. Dia mengganggu. Contohnya, bila kita mengambil dadah ini, pemikiran kita secara kadang-kadang tidak stabil, emosi kita tidak stabil, tingkah laku kita kadang-kadang kita terhoyong-hayang atau tak ada mood. Ini dia mengganggu dari segi psikologikal. So bila bercakap tentang psikologikal, kita tidak lari daripada 3 elemen iaitu bermula dengan perasaan, pemikiran dan juga perilaku. Ingat 3P. Jadi bila psikologikal dia akan mempengaruhi 3P iaitu pemikiran kita, perasaan kita dan juga perilaku, ataupun ABC. Affective iaitu emosi, lepas tu behavior iaitu tingkah laku, dan C kognitif. Jadi itu yang kita kata dia mengganggu dari segi psikologikal. Kita kadang-kadang tidak ada semangat untuk hidup, kita tak rasa gembira kalau kita tak mengambil dadah. Tapi kadang-kadang kalau kita mengambil dadah, kadang-kadang pada satu ketika kita terlalu gembira pula. Walaupun kadang-kadang tidak ada kesan persekitaran yang membuat kita gembira, tapi kita boleh bergembira apabila kita mengambil dadah. Jadi dia mengganggu sebenarnya sistem psikologikal kita. Dia juga boleh mempengaruhi sistem sosial kita. Contohnya, kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, kita tak datang kelas. Kalau kita seorang ayah, kita mengabaikan tanggungjawab seorang ayah, kita mengabaikan. Jadi
dia juga mempengaruhi sosial dan juga mempengaruhi sosial juga apabila berlakunya kadang-kadang jenayah. Bila seseorang itu terlibat dengan dadah, maka dia akan ambil dadah, akan mendapat cuba untuk mendapatkan dadah itu dengan pelbagai cara, sama ada dengan cara yang illegal ataupun illegal. Contohnya merompak, meragut, mencuri dan kadang-kadang sanggup membunuh. Dia akan mengganggu kesan sosial satu struktur masyarakat itu sendiri. Dan apabila kita menggunakan substance abuse ini, apa itu penyalahgunaan bahan ini, kita katakan apabila juga dia mengganggu fungsi, dia melumpuhkan fungsi pekerjaan seseorang. So apabila seseorang itu terlibat dengan dadah ataupun terlibat dengan substance abuse ini, penyalahgunaan bahan ini, dia akan mempengaruhi, dikatakan mempengaruhi dari segi pekerjaan dia. Contohnya dia tidak boleh perform dengan baik, dia tidak boleh perform dengan baik, dan pada masa sama dia juga tidak boleh, selalu tidak datang, tidak datang kerja. Lepas tu kadang-kadang dia di tempat kerja mungkin dia menimbulkan banyak masalah, kecuaian. Kadang-kadang mereka yang mengambil dadah ni apabila mereka terlibat dengan kerja-kerja yang memerlukan fokus, jadi mereka tidak boleh fokus. Kalau terlibat dengan mesin, kadang-kadang salah tekan-tekan button ataupun sendiri cedera sebabkan kelalaian. Kita tengok kesan kepada sosial baru-baru ni, kes kemalangan kan, banyak kes-kes kemalangan yang menyebabkan kematian, dan mereka ini sentiasa dikatakan bila dibuat diagnos, mereka dipengaruhi oleh pengaruh dadah tadi. Kita tengok yang baru-baru ni kes memandu dengan terpapar hingga menyebabkan kematian. Dan apabila kita membuat ujian urine test kepada pesalah, menunjukkan mereka ada penyalahgunaan bahan. Maknanya mereka tidak boleh kontrol. Dan ini yang kita kata penyalahgunaan bahan ini. Sebab kadang-kadang bahan yang kita gunakan ni ada yang kita panggil sebagai, memang digunakan sebagai ubat untuk merawat, tetapi apabila disalah guna, dia akan memberi kesan, iaitu kesan yang negatif, iaitu dari segi kelumpuhan, bukan sahaja dari segi fisiologikal iaitu biologi kita, psikologi, sosial dan juga occupational function. So hari ini kita digemparkan dengan berbagai berita. Contohnya orang yang menggunakan alkohol, bila memandu, tengok dia bukan menyusahkan diri dia, dan dia menyusahkan lagi pengguna-pengguna yang lain, dan hingga kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Sebab apa? Dia tidak boleh kontrol apabila mengambil bahan itu, sebab dia mood altering drug. Sebab dia boleh mengubah mood kita. Kita tak boleh nak buat fokus. Macam kalau dari segi pemikiran kita tak boleh nak fokus. Inilah kita boleh katakan apabila sesuatu bahan itu digunakan apabila memberi kesan negatif kepada apa? Physiological, psychological, social dan occupational function, dia melumpuhkan, maka inilah kita kata dia sudah masuk satu fasa substance abuse. Substance abuse. Tapi ada juga istilah yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan, substance drug use. Kalau di barat, drug ni kita panggil ubat. Drug ni kita panggil ubat. Cuma kalau di Malaysia kita translate, drug itu adalah dadah. So di Malaysia, kalau di Indonesia dia panggil narkoba. Narkoba. Itu sebab kita kait dengan narkotik. So bila drug ni, bila dadah ni, kita sudah nampak itu satu konotasi yang drug use. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok di negara barat, ataupun di US dia gunakan drug store. Jadi kita terfikir, jual dadah di US ni legal, dibenarkan oleh undang-undang. Sebenarnya tidak. Drug ni itu satu bahasa iaitu ubat. Ubat, kalau Malaysia kata ubat. Ubat yang dikeluarkan oleh farmaka, yang dikeluarkan oleh doktor atau farmasi, itu ubat. So di Malaysia drug ni kalau kita tengok, kalau di barat kita panggil drug abuse, itu yang dikatakan penyalahgunaan ubat ataupun kita panggil sini dadah. Malaysia lebih dikenali sebagai dadah. Jadi kita tengok apa yang dikatakan dengan substance or drug use, iaitu taking of drug or substance for intended purpose and in appropriate amount, frequency, strength and manner. So dia mengambil ubat ataupun dadah ataupun bahan itu dengan ada tujuan-tujuan tertentu yang diambil, ada kesesuaian dari segi amount, kekerapan dan kekuatan dia. Ini biasa diberi oleh ubat. Contohnya doktor memberi satu ubat penahan sakit, ubat sangat sakit yang dipanggil painkiller. Contoh dia bagi painkiller. Painkiller itu adalah jenis dadah, tapi apabila dia bagi masa dua kali, 3 kali sekali makan, ikut prescription yang telah ditetapkan oleh doktor.
maka kita tak kata itu sebagai abuse, kita panggil sebagai substance or drug use. Jadi kita kena faham istilah tu. Jadi kita mengambil juga ubat-ubat dadah juga, tapi kita tak panggil itu sebagai abuse, kita panggil itu sebagai use kerana dia ada tujuan-tujuan tertentu dengan jumlah yang telah yang sesuai dengan dos-dos yang tertentu, kekerapan. Jadi kita ambil 3 kali sehari, 8 jam, selang 8 jam kita ambil. Okay. Jadi itu pendefinisian yang pertama. So substance or drug use juga, use of drug that modify mode or behavior is not necessarily considered substance abuse unless the user functioning is negatively affected. Maknanya substance ni mungkin digunakan secara perubatan, medically, religiously, ada juga yang secara macam ritual agama yang kadang-kadang kita mengambil. Contohnya kita tengok ada sesama agama kalau ini menyambut perayaan, contohnya Christmas ataupun perkahwinan, dia menyediakan minuman arak, tapi itu juga dipanggil use, dan juga dari segi sosial. Contohnya secara sosial kadang-kadang kita duduk sambil-sambil sembang berkenaan bisnes, ada juga di setengah negara menjadikan itu sebagai satu tradisi mereka untuk menghidangkan arak. Dan ia dikatakan use kalau ia tidak mengubah, modify kita punya mood dan behavior, kita masih boleh control. Tapi apabila kita sudah memberi kesan yang negatif yang tadi dari segi impairment of psychology, physiology, social and cognitive function, maka kita boleh kategorikan use tadi itu telah penggunaan tadi itu telah dikatakan kepada penyalahgunaan, from use to abuse. So use, so just for appropriate amount, frequency, and manner. Maknanya dia menggunakan mengikut kesesuaian, dos-dos yang ditentukan oleh pakar-pakar perubatan lah contohnya ataupun farmasi. Tetapi apabila telah digunakan dan dia tidak memberi efek yang negatif, tapi apabila sudah memberi negatif, memberi satu kesan yang negatif, maka dia telah dikatakan sebagai abuse. Kita tengok juga ada istilah juga yang digunakan, substance or drug misuse. Taking a drug or substance for a purpose but not in appropriate amount, frequency, and manner. Contohnya doktor bagi kita ubat, bagi ubat kita painkiller ataupun Panadol. Dia sudah bagi prescription. Ambil dua kali, 3 kali sehari. Mana kalau kita ikut jam, maknanya selang 8 jam tu kita ambil. Tetapi dia telah menggunakan dengan cara yang salah. Mana dia mengambil secara berlebihan. So apa beza substance and drug misuse dengan abuse? Biasanya misuse ni adalah dikeluarkan oleh contohnya dikeluarkan oleh farmasi. So, dikeluarkan oleh farmasi. Tetapi digunakan secara salah. Tapi kalau abuse ni memang dia dapat bukan daripada farmasi ataupun doktor, dia dapat daripada kawan-kawan ataupun kalau di Malaysia dipanggil sebagai pusher, kan? Or agent-agent yang haram. Itu abuse. Itu memang kita dah tengok totally abuse. Tapi misuse ni ubat-ubat yang dia dapat daripada doktor, contohnya ubat batuk, kan, yang mengandungi sedikit kafein dan ketamin. Jadi kita belajar dia berguna secara salah ataupun secara berlebihan. So apabila diguna secara berlebihan yang daripada dos-dos yang ditentukan, maka dia sudah jatuh kepada substance abuse tadi itu. Dan kita tengok substance or drug abuse, deliberate use of a substance for other than its intended purpose in manner that can damage health and ability to function. Jadi kita gunakan dia pun, substance abuse ni kita dah tahu dia akan memberi kesan, tapi kita sengaja mengambil dia dengan tujuan-tujuan tertentu. Apa maksud tujuan-tujuan tertentu? Contohnya, seseorang itu mengambil pil kuda ataupun jenis amfetamin. Dia mengambil sebab dia tahu dia nak tidur dia nak tenaga untuk dia membuat sesuatu. Kita dah tahu dah, dia ada dia panggil intended purpose, tujuan tertentu yang memang akan mempengaruhi dia punya mood. Biasa kalau dia tidur pukul 8, kalau kata dia pukul 12 dia dah tidur. Dia dah tidur. Tapi bila dia ambil pil kuda ataupun jenis dadah, jenis perangsang ataupun amfetamin, jadi dia akan bertenaga. Dia akan bertenaga dan dia bertenaga hingga kadang-kadang 2 hari tak tidur. Itu dikatakan substance abuse dengan tujuan, yang dikatakan deliberate use of a substance for other than its intended purpose. Dan dia akan memberi kesan dan keupayaan function. Jadi lagi satu, kalau dia ambil dadah jadi penenang ataupun jenis depression type drug, contoh alkohol,
Okay, dia ambil antidepressant lah, ubat-ubat biasanya dia minum sebab nak menenangkan fikiran dia. Itu juga salah satu yang dikata sebagai substance for other substance abuse sebab dia nak ada tujuan-tujuan tertentu. Okay. Dan okay, dan the overdose is a dependent and addictive substance, especially alcohol, narcotic drug, Heritage Dictionary. So some abuse and addictive disorder, the problem have escalated dependency. Maknanya dia mengambil dadah itu sehingga dia ada kebergantungan terhadap bahan itu. Kalau dia tak ambil tak boleh. So sudah ada kebergantungan kepada bahan itu, dan abuse ini juga digunakan sebagai istilah abuse, addictive disorder, iaitu kecelaruan kita rasa ada ketagihan. Maknanya kita akan ambil itu dan bergantung dan akan bertambah. Contohnya kalau kata kita ambil satu pil kuda, dulu satu pil kuda. Jadi bila kita ambil satu pil kuda, bila selang seminggu dia tidak memberi kesan dah kepada yang memakan tu. Jadi kita akan ambil dua. Dan bila satu minggu dia tak memberi kesan yang sama ataupun high yang sama. Biasa dipanggil kesan high, H-I-G-H, kesan high tu. Dah tak ada high dah ambil. Jadi dia akan ambil lagi. So maksudnya escalated. Dan dia akan bergantung dengan bahan itu. So kalau tak ada bahan itu, dia tak boleh nak buat kerja. Nah, jadi dekat situ dah tulis abuse kat situ apabila dia ada addictive disorder tadi tu kan. Itu dia. Sedikit penjelasan tentang pengenalan tentang substance abuse itu, penyalahgunaan bahan. Jadi kita kena kita kena buat sedikit perbezaan antara substance abuse, drug abuse dan substance or drug abuse tadi tu. Okay. Okay, tersebut sedikit. Baik, tengok yang seterusnya. Okay, jadi ini kita lihat dari penjelasan tentang definition of substance abuse. Okay, kita tengok the World Health Organization, WHO, recommended the use of following term abuse ini kita gunakan sebab ada beberapa kriteria. Kita menggunakan istilah abuse ni apabila ada kriteria tertentu penyalahgunaan bahan. Pertama, unsectional use, iaitu penggunaannya adalah tanpa izin. Okay, dia menggunakan pengambil bahan itu, ubat itu memang tanpa izin. A drug that is not approved by society, biasanya dia tidak dipersetujui oleh sistem sosial. Hazardous use, di mana dia memberi kesan yang berbahaya, dan dia juga ada dysfunctional use, iaitu penggunaan yang menyebabkan kita tidak berfungsi, iaitu menyebabkan kita kelumpuhan, kemerosotan dari segi psychological dan social functioning apabila kita menggunakan bahan tersebut. Harmful use, iaitu a drug that is known to have caused tissue damage and psychiatric disorder. Mana kita mengambil bahan ini, dia akan memberi satu kesan yang dipanggil kesan psikologi, dan kita akan kecelaruan psikotik lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang mengambil dadah, kadang-kadang dia mengalami halusinasi, delusi yang kadang-kadang dia tergambar membunuh. Membunuh bukan sahaja membunuh orang yang tidak kenal, kadang orang yang sayang seperti ibu, bapa, kakak yang memang orang yang memberi kasih sayang pada dia. Tapi bila dia mengambilkan dadah ini, pada jangka masa yang sama dia akan mengalami yang dipanggil psychiatric disorder, iaitu kecelaruan psikiatri lah. Seperti yang selalu kita dengar, dia dapat skizofrenia, dia halusinasi, dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak, dia boleh dengar apa yang orang tak boleh dengar. So kat situ kita panggil dia harmful use. Yang harmful use ni lebih kepada dia merosakkan dan merosakkan sistem pemikiran kita, psikologikal kita, hingga kita mendapat penyakit kecelaruan dari segi psikiatrik tadi. Okay? Dan itu kita dah tengok substance abuse. Dan salah satu menyebabkan kita penyalahgunaan bahan, salah satu yang menyebabkan penyalahgunaan bahan ini apabila kita sudah masuk yang dipanggil fasa ketagihan, iaitu kita sudah masuk satu fasa di mana bila kita menggunakan bahan itu, kita sudah bergantung kepada bahan itu dan berefek kepada kita negatif, tapi kita masih tidak boleh tinggalkan. Biasanya secara normal manusia, dia akan membuat sesuatu yang memberi manfaat kepadanya. Dan apabila sesuatu benda yang tidak memberi manfaat kepadanya,
maka ia akan tinggalkan benda tu. Tetapi ia berbeza dengan penyalahgunaan bahan ini. Bila dia mengambil bahan, dia akan bergantung walaupun dia memberi efek yang negatif kepada diri mangsa dan juga persekitaran mangsa. Dan dia juga bukan mempengaruhi pada diri mangsa, tetapi juga memberi efek ataupun kesan kepada keluarga dan orang yang terdekat dengan mangsa. Itu yang kita bincang, keluarga lah biasanya. Orang yang paling dekat yang signifikan dengan hidup mangsa akan terkesan dengan perubahan sikap penagih tadi. Sebab dia memberi negative effect. Tetapi mangsa ataupun yang terlibat dengan substance abuse ni dia tidak boleh tinggalkan. Dia tidak boleh tinggalkan sebab dia sudah ada satu term, dia sudah masuk dalam perangkap ataupun terkurung dalam istilah yang dipanggil sebagai addiction tadi tu, ketagihan. Okey. So, mengikut Bamboo Dictionary 2005, so mereka akan lost willpower, mereka akan hilang, mereka mereka tidak boleh nak kuasai diri mereka. So sebagai manusia, kita ada pilihan yang kita boleh buat, yang kita mempunyai kuasa terhadap diri kita sendiri. Contohnya, kita boleh kawal kalau kita nak makan. Walaupun kita lapar, kita masih boleh berpuasa, kita masih boleh bertahan. Kalau kita nak makan, kita boleh bertahan. Tapi kalau kita dah masuk fasa addiction ataupun ketagihan, kita lost a willpower tu. Kita dah tak ada kuasa untuk kita mengawal diri kita. So dalam fasa ini, kita sebenarnya ini adalah ciri-ciri menyebabkan kita sudah masuk dalam fasa addiction tadi tu. Yang kedua, harmful consequence. Dia telah memberi satu kesan yang berbahaya pada diri kita. Dia sudah contoh yang paling dekat kita tengok bila mereka tu sudah ketagihan dadah, dia sanggup membunuh, dia sanggup merompak. Dia tahu kesan dia tu tapi dia tak boleh nak kontrol. Jadi dia memberi kesan yang negatif. Dan unmanageable lifestyle, maksudnya kehidupan dia tidak terurus. Kehidupan dia tidak terurus, kadang-kadang tak mandi, kadang-kadang pakaian tak cuci, kadang-kadang boleh hidup dengan sampah sarap, boleh duduk. Sebab hidup mati dia sekarang ni sudah dibelenggu ataupun dia telah dicengkam oleh dadah tadi tu. Itu yang menyebabkan dia sudah masuk satu fasa yang dipanggil sebagai addiction ataupun ketagihan. And then seterusnya ketagihan dan juga addiction ini apabila dia tolerance, dia sudah tolerance or escalation of use. Apa maksud tolerance? Maksudnya dia akan mengambil dadah itu makin hari akan bertambah. Kalau hari ini dia ambil 2, minggu depan dia akan ambil 4. Kenapa dia akan sentiasa bertambah? Dos dia sebab dia nak dapatkan kesan high ataupun kesan dipanggil kesan gian lah yang sama. Contoh kalau dia ambil heroin ataupun morfin, dia nak rasa dysphoria tu, rasa seronok, rasa kaya gitu kan. Dia nak rasa benda tu sama. Dulu dia ambil 2, dapat kesan khayal tu, rasa dia macam keawang-awangan kan. Tapi bila dia pada minggu akan datang atau seminggu yang berikutnya, dia tak boleh lagi dah ambil 2. Dia nak dapat kesan yang sama, dia tambah. So dia panggil escalation of use tu. Akan ada pertambahan. Untuk apa? Untuk mendapat kesan high yang sama. So kalau dia sudah sampai tahap ini, kita gelar dia sebagai tolerance. Itulah maksud tolerance. Okay? Dan yang terakhir dia ada withdrawal symptom, open quitting. Maksudnya apabila dia berhenti ambil, dia ada kesan-kesan withdrawal symptom, maksud kesan-kesan penarikan dan penolakan. Contoh macam ni, apabila seseorang itu memang selalu ambil ganja, jadi dia jika dia tidak ambil ganja tu dalam masa seminggu sebulan, dia ada kesan sampingan lah yang dia terasa tanggung. Contohnya dia sesama, dia mudah batuk, dia tak boleh nak fokus, emosi dia marah. Ini sudah dipanggil withdrawal symptom. So bila ada kelima-lima unsur ni, maka seseorang itu telah terperangkap dalam addiction. So yang pertama tadi apa? Loss of willpower. Maksudnya dia sudah hilang kawalan diri dia. Sebagai manusia kita boleh kawal diri kita. Tapi bila masuk fasa addiction, dia berpunca daripada substance abuse tadi, iaitu penyalahgunaan bahan. So bila dia salah guna bahan, dia masuk kepada peringkat addiction. So addiction, kita nak tahu bagaimana seseorang itu sudah masuk perangkap ataupun terbelenggu dengan ketagihan apabila ada 5 faktor ni, iaitu loss of willpower, iaitu hilang kawalan diri dia. Harmful consequence, dia akan memberi kesan
yang berbahaya yang kita bincangkan tadi, dari segi fisiologi, dari segi psikologi, dari segi sosial, dari segi occupational, dari segi bidang kerjaya dia. And yang ketiga iaitu unmanageable lifestyle. Dia tidak boleh mengurus diri je. Benda-benda yang basic, mandi, kan, pakai baju. Jadi apa lagi? Yang biasanya kebersihan diri, kan? Dia tak ada lah. Dia kadang-kadang tengok kuku panjang, rambut panjang, misai tak cukup, mandi, berbau. Sebab apa? Hidup dia sudah terperangkap dengan belenggu addiction tu. So, hidup dan mati je hanya kerana dadah tadi tu. Dan yang keempat, istilah yang biasa kita dengar bagi mereka yang mengalami ketagihan dia, tolerance, iaitu escalation of use. Maka dia akan mengambil makin lama makin banyak. Okay, kalau orang yang minum arak, dulu masa-masa tertentu saja dia ambil. Mungkin ada social, ada perayaan-perayaan tertentu saja dia ambil. Tapi ini tak boleh. Pagi petang asyik minum je kan. Dia menyebabkan dia intoxication, iaitu mabuk. Jadi dia sentiasa nak ambil dan pengambilan itu semakin hari semakin banyak. Dan ini dia panggil tolerance. Dan yang kelima, seseorang itu dikatakan sebagai ketagihan, masuk fasa ketagihan apabila dia mengalami yang dipanggil sebagai withdrawal symptom, ya, iaitu dia mengalami sistem dia mengalami satu gejala penarikan penolakan, di mana apabila dia berhenti dia akan beri kesan-kesan yang kepanjang. Seperti kadang-kadang yang kalau contoh ada yang menggigil, ada yang tak boleh nak fokus, ada yang suka nak marah, macam-macam. Dia berbeza mengikut jenis dadah yang diambil dan jenis orang yang dia berbeza, okay? Untuk addiction ini. Baik, seterusnya ini antara yang kita kena faham berkaitan dengan tolerance, withdrawal, psychological dependence and physical dependence. So tolerance ini iaitu kebergantungan, okay? Juga boleh dikatakan sebagai kebergantungan, yang mana kita boleh katakan secara mudahnya dia akan mengambil dos yang banyak ataupun bertambah dosnya untuk mendapat kesan khayal ataupun high yang sama. Jadi dia mengalami tolerance, iaitu dia akan mengambil akan ada rasa nak mengambil lebih dan lebih lagi. So withdrawal adalah yang dipanggil dalam bahasa kita panggil gejala penarikan dan pemunduran, yang mana apabila dia tidak mengambil dadah tu, dia ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan sesuatu kesan pada dia. Itu sebab kenapa kita dengar orang yang mengambil dadah ni dia susah nak berhenti disebabkan kesan withdrawal ni. Dan kenapa dia nak ambil walaupun dia memberi kesan yang negatif? Sebab kesan withdrawal ni. Withdrawal ni apa? Kesan gejala penarikan tu. So contohnya kalau dia tak ambil, dia tak boleh nak fokus. So badan dia menggigil, dia rasa craving macam mengidam sangat nak makan, dia teringat-ingat. Ini sebab kenapa mereka terlibat dengan dadah ni, dia akan dicengkam dengan ketagihan yang menyebabkan withdrawal effect tadi tu. Dan dia juga ada psychological depend. Biasanya dia sentiasa teringat craving, craving ni macam mengidam lah. Kalau bahasa kita panggil dia macam mengidam. Macam orang mengandung tu dia mengidam sangat. Macam dia mengidam sangat, teringin nak makan. Itu dia sudah kebergantungan dari segi psikologikal lah. Physical dependent ni adalah di mana dia kalau tidak mengambil dadah tu, dia akan rasa macam dia tak boleh nak perform. Contoh dalam kerja kan. Contoh kalau ada kerja dia rasa macam tak bermaya kalau tak ambil dadah. So kalau dia nak perform, dia nak lebih fokus, dia akan ambil dadah tadi tu. Itulah jadi definition yang biasa kita terdengar berkaitan dengan penggunaan istilah-istilah yang kita biasa dengar dalam substance abuse tu. Okey. Jadi pelajar, kita kena tengok. Kita ni ada sebagai seorang pelajar, kita tengok kita seorang pelajar, kita adalah seorang anak. Pertama, kita seorang anak, pada masa sama kita seorang pelajar. Jadi seorang pelajar kadang-kadang kita terlibat dengan persatuan, kita seorang presiden persatuan. So apabila kita terlibat dengan kadang-kadang kita terlibat juga kita seorang warga negara, iaitu kita seorang rakyat Malaysia. Dan kita juga kalau kita sudah berkahwin, kita seorang suami. Jadi kita ada 5 peranan. Jadi dengan 5 peranan ini tadi, kita akan functional. Kita akan fully functioning. Okay, kita akan belajar, kita akan menghadiri mesyuarat, kita akan buat kerja-kerja yang baik sebagai warga negara, kita akan menyumbangkan warga negara. Tetapi apabila kita, katalah ini dadah ataupun bahan yang kita ambil. So kadang-kadang kita tak boleh nak function sebab peranan yang kita pegang, tanggungjawab yang kita pegang ni kadang-kadang membebankan kita. Jadi kadang-kadang kita demam, itu normal. Jadi kita pun ambil ubat. Ini dadah ataupun ubat, kita pun ambil ubat. So bila dah ambil ubat,
Jadi dia akan okey, bila dah okey, dia akan tinggal. Okey, dia akan tinggalkan. Tetapi ada seseorang apabila dia menghadapi tekanan dalam bila kita banyak peranan dan tanggungjawab, kita akan memberi tekanan kepada kita. So bila kita ambil tekanan, kita mengambil bahan. Okey, bahan tak kiralah dadah ke, alkohol ke, rokok ke, kita guna bahan ini untuk mengurangkan tekanan yang kita hadapi. Okey? Tapi yang bahaya ialah apabila penggunaan bahan ini, apabila kita mengambil, dia mencengkam kita. So apabila kita makin ambil banyak, akhirnya dia mencengkam kita. So daripada kita sebagai seorang anak, bagi seorang kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang presiden kelab, sebagai seorang suami dan sebagai seorang warga negara Malaysia, dia tidak berperanan dan akhirnya hidupnya dicengkam oleh dadah tadi tu. Jadi hidup dia, mati dia, pemikiran dia hanya bagaimana untuk mendapatkan dadah. So itu saja hidup dia. Jadi hidup dia, dia tidak berfungsi lagi sebagai seorang manusia yang ada pelbagai tanggungjawab tadi. Sebab dia sudah dicengkam oleh dadah tadi, menyebabkan ketagihan. So dia tak boleh nak buka tadi tu, dia tertutup. Dan dia hanya fokus kepada dadah bahan yang dia ambil tadi tu. Dan menyebabkan kadang-kadang dia tidak boleh berfungsi seperti manusia. Dan kadang-kadang yang lebih berbahaya, dia seperti binatang ternak dan lebih teruk daripada binatang kerana ia tidak berfungsi lagi sebagai manusia. So sebagai manusia, kita kena menyumbang. Kita kena boleh menjadi seorang anak, kita nak menyumbang kepada masyarakat. Tapi apabila dadah, dia sudah mencengkam. Mencengkam peranan kita sebagai seorang manusia dan tanggungjawab, kita punya tanggungjawab. Yang menyebabkan kita hanya asyik fikir dadah. Bagaimana nak mendapatkan dadah dan hidup dengan khayalan semata-mata. Dan dia sebenarnya terpenjara dalam dirinya sendiri. Dan apabila dia begini, dia bukan sahaja memberi kesan negatif kepada diri individu itu sendiri, tetapi ia memberi kesan juga kepada masyarakat sekelilingnya. Dan orang yang paling terkesan kepada mereka yang terlibat dengan perangai dadah adalah orang yang signifikan seperti anak, isteri, ibu bapa. Dia mendapat kesan akibat daripada cengkaman penyalahgunaan bahan yang menyebabkan ketagihan tadi. So kita nak buka balik yang ini, nak buka balik cengkaman tadi tu sehingga dia terbuka dan dia boleh pergikan balik dadah tu dalam hidup dia. Tetapi pelajar-pelajar sekalian, nak membuang cengkaman tadi tu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Sebab kita nak buka satu-satu ni pun susah sebab cengkaman dia begitu kuat terhadap dadah. So bila dia kata cengkaman yang kuat ni maksudnya ketagihan itu. So ketagihan itu sudah mencengkam penagih itu. Itu sebab di dalam istilah yang kita selalu gunakan, prevention better than cure, iaitu kita mencegah. Kalau boleh ada masalah, kita jangan ambil bahan. Kalau boleh kita gunakan cara-cara yang lain untuk menghilangkan tekanan. Yang kita tidak boleh nafikan bahawa dalam kehidupan kita seharian ini, memang kita akan berdepan dengan pelbagai masalah, pelbagai tekanan, pelbagai ujian yang menimpa kita. Tapi kita perlu mencari satu kaedah ataupun coping skill, kaedah-kaedah yang boleh menyebabkan kita cara yang lebih baik. Jadi, tapi untuk cara mudah kita mengambil dadah. Tapi sebenarnya dadah ini biasa kita dengar ia memberi kesan baik yang sementara tetapi kesan buruk sepanjang masa. Okay? Jadi untuk jangka pendek, the short term maybe it's okay. Tapi untuk the long term, ia memberi kesan yang lebih berbahaya. Jadi itu sebab kita digalakkan satu cara untuk kita mengelak dadah ini adalah dengan kita ada maklumat, ada maklumat. Okey. Kita lihat sedikit tentang definisi. Mungkin ada sahabat, ada pelajar-pelajar nak tanya, cikgu buka kepada soalan. Okey. Mungkin ada soalan daripada yang lain? Mungkin ada soalan setakat ni? Boleh jelas ke yang cikgu jelaskan? Okey. Baik, sekarang ni kita sambung sikit lagi iaitu etiologi. Etiologi. Okay, kita dah tengok definition, sekarang kita tengok model. Okay, ini adalah model yang menjelaskan tentang explaining etiology. Etiologi ni adalah sebab dan akibat. Kenapa seseorang itu boleh terlibat dengan
substance abuse. Kenapa? Dia kita boleh tengok dari segi biological, psychological dan juga sociological. Okay, kita boleh tengok dan ada juga bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, kita boleh tengok dari segi biopsychosocial. Okay. So yang pertama, kita tengok dari segi biological. So dari segi biological, kita boleh tengok daripada beberapa model. Okay. Dari segi biological, kita tengok daripada disease model, iaitu model berkaitan dengan penyakit. Yang kedua, kita tengok daripada genetic model. Yang ketiga, kita tengok dari segi neurobiological model. Okay. Dari segi psychological, kita ada beberapa model yang kita melihat kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah. Okay, kenapa? Pertama, dia moral model. Dia berkaitan dengan model dan berkaitan dengan moral. Moral kita maksudnya sikap kita, moral. Okay, nanti kita akan pergi dengan lebih detail. Yang kedua, kita boleh tengok cognitive behavioral model, learning model, psychodynamic model dan personality theory model. Ini model-model psychological yang menerangkan kepada kita kenapa seseorang itu boleh terlibat dengan pengambilan dadah. Dan ketiga, kita panggil sebagai social biological. Sociological iaitu family, terkait daripada struktur family sendiri, dan juga social culture model. Itu model-model dari segi sosial budaya seseorang itu. Dan yang terakhir sekali kita tengok dari segi biopsychosocial, iaitu dia melibatkan agent, host dan juga environment. Okay, agent host ni person tu lah dan environment persekitaran dia. Jadi kita tengok dulu, iaitu dari segi biological perspektif. Okay, disease model. Okay, diperkenalkan oleh E.M. Jelinek pada tahun 1960 yang mengatakan substance abuse addiction dikatakan sebagai primary disease. Primary disease iaitu disease yang primer. So disease model was originally applied to alcoholism but has been generalized to addiction to other drugs. Okay. Model ini sebenarnya secara asalnya diaplikasikan kepada mereka yang terlibat dengan penagihan alkohol atau mabuk. Tapi hari ini digunakan juga kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ketagihan bahan seperti dadah. Jadi dia melihat disease model ni melihat mereka yang ketagihan dari penagihan terutama dari segi alkohol, dia mempunyai beberapa simptom iaitu simptom yang tu pertama yang dipanggil sebagai prodromal, and then kedua middle and crucial, and ketiga dipanggil sebagai chronic. Jadi progressive and not reversible. Okay, addiction disease are chronic and incurable. Maknanya kita katakan mereka yang terlibat dengan penagihan ini dia katakan sebagai berpenyakit. Mereka ni seorang yang berpenyakit. So maknanya penyakit ini akan sentiasa berkembang dan dia sesuatu yang kronik dan kadang-kadang susah untuk dirawat. Jadi penagihan alkohol ini ataupun penyalahgunaan bahan ini, seseorang yang menggunakan penyalahgunaan bahan ini dari segi-segi model, dia melihat bahawa seseorang yang terlibat dengan dadah ini, dia adalah seorang yang berpenyakit. Penyakit iaitu dikatakan sebagai penyakit ketagihan. Okay? Seorang yang mengambil dadah ni, dia kata dalam disease model, dalam daripada biologis perspektif, dia melihat bahawa manusia yang terlibat dengan dadah, yang menyebabkan bila dia terlibat dengan dadah, menyebabkan dia penagih, dia gelap. Penagihan itu sendiri adalah sejenis penyakit. So penyakit yang macam mana? Penyakit yang akan sentiasa berkembang, okay, dia akan berkembang dan juga kronik dan incurable. Contoh, penyakit yang kita panggil sebagai progressive and chronic. Okay, contohnya penyakit demam. Demam ni dia boleh dirawat. Bila makan ubat dia boleh dirawat kan. Sakit lutut, kita makan ubat dia boleh dirawat. Contoh-contoh penyakit yang susah dirawat, contohnya kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Ini adalah penyakit-penyakit yang dia dipanggil sebagai progressive. Contoh kita ambil diabetes. Diabetes. So bila dia mengambil dadah, progressive ni maksudnya berkembang. Progressive are not reversible, maksudnya dia tidak ke belakang. Seseorang yang mengambil contohnya penyakit diabetes. So penyakit ini akan berkembang kalau dia tidak dirawat. Tadi tidak boleh dirawat secara sepenuhnya, tapi dia boleh dikawal. So seorang yang tidak dapat diabetes, so dia pun ambil dadah, contohnya dia ambil gula, so makin lama makin berkembang. Jadi dia begitulah dengan penyakit penagihan. Penagihan tu juga sama.
Okay, dia melihat penyakit ketagihan ini juga sama seperti juga penyakit diabetes. Diabetes sebab dia ambil gula. Macam kalau penagihan, contoh dia ambil, katakan dia ambil ganja ataupun dia ambil heroin atau morfin. Jadi dia ambil tapi dia tak boleh nak dirawat. Dia tidak boleh dirawat. Sebab dia akan bertambah. Sebab dia mengambil darah jadi dia akan berpenyakit. Seorang diabetes ambil gula, jadi dia akan diabetes. Jadi mereka yang penagihan dia ambil darah, jadi dia akan dapat penyakit ketagihan. Jadi itu dipanggil sentiasa progresif dan not reversible, tidak boleh ke belakang. Dan dia adalah satu penyakit yang tidak boleh dirawat sebenarnya. Dan dia kronik. Dia ada satu penyakit dipanggilkan kronik. Okay? According to the model, it never goes away and there is no treatment method that will enable the individual to use again without the high probability that the addiction will revert to problematic use of the drug choice. So one implication of the philosophy is that the goal of addiction must be abstinent, okay, rather than recover. Dekat sini dia panggil the reason that additive will maintain sobriety refer to themselves as recovering rather than a recover. Maksudnya dekat sini dia nak panggil maknanya salah satu cara untuk kita nak mengelakkan penyakit ini daripada terus berkembang, penyakit ketagihan yang berkembang adalah kita abstinent. Abstinent ni kita menahan diri daripada mengambil bahan tersebut. Itu saja cara yang kalau kita melihat daripada perspektif biological, iaitu dari segi disease model. So macam mana? Dia macam ni. Kita bayangkan sebab disease model melihat penagihan ini adalah satu penyakit sama dengan diabetes. So diabetes ni cara nak rawat dia tak ada cara lain. Yang paling baik adalah dia tidak mengambil makanan manis ataupun dia tidak mengambil gula yang berlebihan. Jadi itu saja cara dia bagaimana untuk mengelakkan penyakit diabetes ini berkembang dengan lebih pesat contohnya. Tapi dia tidak boleh pulih sepenuhnya. Tapi dia boleh mengurangkan. Okay, dia boleh mengurangkan penyakit diabetes. Tapi dia tetap ada diabetes. Sebab dia tidak boleh incurable. Okay, maksudnya. Jadi seseorang yang ambil darah, untuk mengelakkan dia mengalami ketagihan tadi, cara dia adalah abstinent. Abstinent ni apa? Menahan diri daripada mengambil darah tersebut. Dia menahan diri. Jadi itu saja cara dia untuk dia nak rawat. Tapi bukan mudah kan, sebab dadah ini ada jenis yang menyebabkan kita ketagih. Ketagih maksudnya bila kita tidak mengambil dia, kita akan ada withdrawal symptom tadi tu. Okey, iaitu ada panggil gejala ataupun simptom-simptom penarikan. Itu bila kita ambil, kita akan gelisah, kita boleh nak fokus kan. Jadi tapi itu saja satu cara yang terbaik untuk merawat penyakit ketagihan ini, iaitu abstinent, iaitu cuba menahan diri daripada mengambil bahan tersebut. So apabila kita mengambil bahan tersebut, so makin lama makin teruk. Walaupun dia memberi kesan, dia mengurangkan withdrawal symptom atau kesan-kesan sampingan pada kita, tetapi dia memberi kesan, dia memberi orang kata apa, kalau kita mengambilnya secara berterusan, maka ia akan memberi lebih harmful, akan melumpuhkan, akan merosotkan kita punya sistem biologi, psychological and social tadi tu. Jadi apa dikata kat sini? Individual is powerless over the disease, not responsible for behavior, may relapse after treatment or may engage in criminal behavior to support the habit. Jadi mereka yang terlibat ni, biological disease model dia melihat mereka yang terlibat dengan penyakit-penyakit seperti ketagihan ini, dia kadang-kadang dia mempunyai powerless, maksudnya dia kurang kawalan terhadap satu penyakit ni, dan dia tidak bertanggungjawab, dia rasa susah nak kawal dia punya tindakannya, dan penyakit ini dia akan boleh relapse. Relapse ni adalah kembali balik menagih, dan kadang-kadang dia boleh terlibat dengan criminal behavior itu untuk menyokong dia punya habit. So dia sudah jadi habit tadi dekat jadi nak tukar habit tu lah dengan ambil masa. So di dalam perspektif biological, so sesuatu penagihan ini adalah merupakan satu penyakit. So cara kaedah rawatannya di samping dengan memberi ubat-ubatan untuk mengelakkan daripada withdrawal symptom, so cara paling terbaik adalah abstinent. So what the meaning of the abstinent? Abstinent itu menahan diri daripada terus mengambil dadah itu. Tetapi ia bukan sesuatu yang mudah, sebab dia akan pada mengikut teori dan model ini, dia akan mudah relapse sebab terdapatnya
withdrawal kesan-kesan sampingan kalau dia tidak mengambil dadah tersebut. Okey. Yang tadi kita tahu daripada disease model. So, disease model daripada perspektif biologi sebab kita tahu kita ada tiga perspektif kita ada tiga model dalam perspektif biologi iaitu disease, genetik dan neurobiological model. Okey, so dari disease model dia melihat penyalahgunaan bahan yang menyebabkan ketagihan ini. Penagihan ini adalah satu penyakit yang mana ia akan sentiasa berkembang dan dia boleh dirawat dengan menggunakan ubat-ubatan dan juga berpantang larang lah. Macam kita berpantang larang. Contoh kalau orang diabetes, dia ambil contoh yang mudah iaitu diabetes. Kalau dia mendapat diabetes atau kecil manis, cara pantang larang dia tak boleh ambil gula berlebihan. So dalam kaedah disease model ni, kalau katakan kita sudah dapat kecil manis, sudah dapat penagihan tadi, kita jangan ambil bahan-bahan yang menyebabkan kita ketagihan tadi. Contoh kita tidak mengambil morfin, kita tak ambil lagi ganja, kita tidak ambil lagi heroin. Itu salah satu cara dia lah. Itu dari segi perspektif biological. So kita tengok daripada perspektif seterusnya iaitu daripada genetic model. Genetik ni adalah pembawaan dari segi baka baka. Okey. Jadi ada beberapa kajian yang telah dijalankan untuk biological genetic model ni. Yang mana dia telah mengambil adaptive children the biological parent of the adaptive parent when it come the use alcohol. Maknanya dia buat kajian ni telah dilakukan begini cerita dia. So dia nak menunjukkan bahawa dia tak menunjukkan bahawa seseorang penagih ini mengambil sesuatu bahan itu, contohnya alkohol kat sini kajian ni berkaitan alkohol disebabkan faktor genetik. Maka seorang ibu ni yang memang seorang yang penagih, penagih dadah. So mereka yang penagih dadah dekat sini fokusnya adalah kepada mabuk atau alkohol, yang mengambil yang mengambil alkohol okey. So dia ambil minuman keras. So bila dia lahir dia dapat anak kembar. Jadi satu duduk dengan ibu bapa yang alkohol ni, yang ibu bapa satu lagi dipisahkan. Dia dipisahkan, diduduk dalam satu persekitaran yang mana duduk dalam sekitaran di mana dijaga oleh ibu bapa yang tidak mengambil minuman keras ataupun alkohol tadi. Tapi kajian itu menunjukkan bahawa mereka yang walaupun dia tidak didedahkan dengan persekitaran yang persekitaran untuk minuman keras tadi, tetapi anak yang datang daripada ibu yang meminum alkohol tadi ataupun mengambil minuman keras itu memang 7 kali cenderung untuk mengambil alkohol walaupun persekitarannya ataupun dia dibeli oleh ibu bapa yang tidak ambil alkohol. Jadi tercetus salah satu teori ini iaitu genetic theory have posit that inherited metabolic defect may interact with environmental element and lead in time to alcohol. Jadi mereka membuat kesimpulan bahawa walaupun persekitaran itu ataupun anak yang tadi yang datang daripada ibu bapa yang alkohol tadi, yang ambil minuman keras, dipisahkan. So dipisahkan duduk dengan ibu bapa yang tidak ambil alkohol tadi. Tetap menunjukkan bahawa dia ada kecenderungan untuk mengambilnya. Jadi some research point to impaired production of enzyme within the body. Sebab apabila seseorang itu mengambil dadah, jadi dia akan mempengaruhi bayi dalam kandungan itu. Dan dia akan merembeskan, akan membina satu enzim dalam body itu yang menyebabkan seseorang itu tertarik dengan mengambil minuman keras ataupun alkohol itu walaupun dia dipisahkan dari persekitarannya. Okey? Itu maksud dia. Dari segi genetic factor kan. Okey. Jadi jadi some research point out that antibody other lines of incubation point of the inherent of genetic trait resulting deficiency of vitamin, probably the vitamin B complex, which leads a craving for alcohol as well as the accompanying cellular or metabolic change lah. So dalam segi genetik ni, bila kajian telah dijalankan memang menunjukkan bahawa memang terdapat beberapa memang terdapat kajian yang menunjukkan bahawa genetik juga memainkan peranan yang penting dalam seseorang itu. Kenapa seseorang itu mengambil dadah? Satu kajiannya adalah
yang telah dijalankan oleh beberapa researcher kita, iaitu seorang pekaji, yang mana seorang ibu yang mengandung mendapat anak kembar, satu dijaga, satu lagi diberi kepada individu yang tidak mengambil alkohol. Tapi memang menampak ada 7 kali menunjukkan 7 kali lebih kanak-kanak yang tidak alkohol ni ambil cenderung untuk mengambil alkohol itu. Ini yang dikatakan sebagai bagaimana kesan pembawaan genetik atau pewarisan dari segi genetik itu juga memberi kesan kepada seseorang itu untuk mengambil dadah. Okey, mengambil dadah ataupun mengambil kat sini kajian dia mengambil alkohol. Okey. Okey, itu dari segi genetik. So genetik model ini dia menceritakan bahawa seseorang mengambil dadah ataupun terlibat dengan penyalahgunaan bahan disebabkan oleh faktor genetik. Maknanya memang kalau sekiranya ibu bapanya ambil, maka kecenderungan untuk anak dia ambil pun ada, sebab dia akan meninggalkan, dia panggil enzim in the body. Dia akan meninggalkan enzim-enzim pada body menyebabkan kita tertarik dengan seseorang tu. So kalau kita nak faham macam ni, kalau ibu bapa kita ni suka makan durian, dia suka makan durian, dan kesukaan itu sebenarnya telah meresap dalam dia punya enzim dalam badan. So ada orang tak suka makan durian, ada orang suka makan durian. So ni ibu bapa yang suka makan durian. Jadi ibu bapa yang suka makan durian tu, sebab dia ada satu enzim dalam badan dia menyebabkan dia terangsang untuk nak makan durian tu. So apabila dia mengandung, enzim itu sebenarnya sudah meresap kepada pembawaan genetik tadi, dibawa oleh DNA. DNA itu sudah masuk ke dalam jiwa anak dia tu. Jadi bila dia mengandung katakan kembar anak tu. Okey, jadi anak yang kembar tu satu dijaga, satu dia bagi kepada orang ataupun ibu angkat yang tak suka makan durian. Tak suka makan durian. Jadi bila makan durian, anak yang datang daripada genetik ibu yang suka makan durian tu akan suka juga durian tu. Sebab genetik itu telah dibawa oleh anak tadi tu. Walaupun ibu bapa angkat dia tak suka durian. Sebab apa? Sebab kesukaan itu, enzim itu yang dia menyebabkan dia suka durian itu terserap kepada anak yang dilahirkan, yang dikandungkan tu. Jadi begitulah kalau kita nak dah faham bagaimana ketagihan ini berlaku. Seseorang yang minum alkohol, dia rasa suka sangat minum alkohol, menyebabkan dia meresap dalam DNA dan enzim tadi, dan DNA itu dirembeskan dibawa kan daripada sperm dengan ovum tadi, bila bercantum kan dia bawa nukleus tadi tu membawa DNA kan. So bila bercantum itu, katakan pergi kepada anak tu, dan anak itu juga cenderung untuk suka alkohol juga. Contoh nak pernah faham, kita tengok macam makan durian tadi tu, dia suka. Ini disebabkan oleh pengaruh genetik tadi. So pengaruh genetik itu pun memberi kesan kepada seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Terutamanya dekat kajian ini adalah berkaitan dengan minuman keras, iaitu alkohol tadi tu. Okey, kita tengok yang ketiga. Daripada segi biologi perspektif, iaitu neurobiology model. So, neurobiology model ini, kalau kita kata neuron saja, dia berkaitan dengan otak. Okay? So otak ni dia ada satu sel yang membawa signal ataupun maklumat-maklumat ke otak yang dipanggil sebagai neuron. So neuron inilah yang menyebabkan neuron inilah yang dikatakan sel otak. Sel otak. So apa yang dikatakan sebagai neurobiological model berkaitan dengan penagihan, iaitu chemical messenger, iaitu neurotransmitter of our brain. Okay? So almost all addictive drugs to have primary transmitter target to their action. The area of the brain on which addiction occur is the limbic system or the emotional part of the brain. So dekat sini, di bahagian otak kita, dia ada satu bahagian yang dipanggil limbic system. Yang mana limbic system ini dia mengawal bahagian emosi kita. So perasaan marah, perasaan suka, perasaan benci, dia dikawal oleh di bahagian otak, iaitu dia dipanggil sebagai the limbic system tadi tu. Okay, the limbic of the part of the brain refer to an inner margin of the brain just outside the cerebral ventricle, and the activity of the transmitter dopamine in the limbic system is the key in development of addiction. Baik, apabila kita mengambil dadah, contoh kita mengambil morfin, So morfin ni dia ada mengembeskan satu neurotransmitter yang menyebabkan kita rasa seronok. Neurotransmitter tu dipanggil sebagai dopamin. Dopamin. So dopamin yang diambil ni menyebabkan kita rasa gembira. Jadi kita akan cenderung untuk mengambil lagi alkohol itu disebabkan kita nak rasa gembira tadi. So rasa gembira itu disebabkan oleh
pengeluaran perembesan hormon dopamin disebabkan kita mengambil dadah. Contoh ambil dadah saja morfin tadi tu. Jadi mengikut neurobiological model ni, seseorang mengambil dadah itu kerana dia rasa seronok. Kerana apa? Kerana neurotransmitter dopamin dirembeskan kepada otak di bahagian limbic system kita yang menyebabkan kita rasa seronok. Menyebabkan kita rasa seronok. Jadi kita akan ambil lagi. So bila kita rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa tak boleh nak fokus, kita akan ambil dadah sebab kita nak dapatkan salah satu yang dipanggil keseronokan ataupun dipanggil euforia, iaitu keseronokan yang euforia ni keseronokan yang berlebih-lebihan. Keseronokan disebabkan kita mengambil dadah tadi tu. Kita mengambil morfin tadi tu. So morfin tu menyebabkan ada rembesan yang berlaku di otak kita iaitu sistem neuron ataupun dipanggil neurotransmitter dopamin. So dopamin ini adalah neurotransmitter yang merembeskan satu hormon yang menyebabkan kita berasa gembira. Di mana di bahagian otak tu berlaku? Di bahagian limbic system. Yang ini kita akan jelas dengan lebih mendalam pada neurobiologi. Drug and neurobiologi. Jadi kita akan tengok dekat situ. Dekat situ kita akan jelas dengan lebih mendalam lagi tentang bagaimana neurotransmitter dan kaitannya dengan pengambilan dadah dan kenapa kita manusia berterusan untuk mengambil. Okay. So, a person begins to use a drug, change the brain chemistry in the limbic system begin to occur and lead to addiction. So, what's the meaning that? So, maksud dekat sini, mereka yang mengambil dadah ini akan mengubah sistem kimia dalam limbic system kita, iaitu rembesan neurotransmitter yang dipanggil dopamin tadi yang menyebabkan kita rasa gembira dan kita nak lagi rasa gembira itu setiap ketika, setiap masa kita akan mengambil morfin, kita akan mengambil dadah, sebab kita nak rasakan keseronokan itu dan ini berlaku di bahagian otak kita di limbic system. Kerana apabila kita mengambil dadah, kita lebih merembeskan kimia neurotransmitter tadi tu, iaitu dopamin tadi tu. Okey? Okey. Nanti cikgu tengok ada tak video-video yang berkaitan. Okey. So kita berhenti dulu kita berhenti sekejap. Rehat dulu kalau nak minum tapi jangan keluar. Rehat ya, kita berhenti 5 minit. Okey, kita berhenti dulu 5 minit, nanti kita akan sambung balik. Okey, pelajar boleh pergi dulu ke nak minum dulu ke, kita take 5 dulu. Okey?
Okey, kita tengok dulu video ni, supaya pelajar-pelajar boleh faham apa yang dikatakan dengan addition ni. Kita berhenti terlihat santai-santai dulu, kita tengok video. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penagihan? Okey, itu sedikit berkaitan dengan video tadi tak dengar suara Okey, okey, cikgu nak tunjuk lagi satu video, okey, sekejap
Yang ini berkaitan dengan bagaimana yang dikatakan tadi neurotransmitter iaitu hormon dopamin itu menyebabkan seseorang itu ingin menerus untuk mengambil dadah. Jadi kategori bahagian neurobiological model Okey, Abang Ajak, yang ni dengar tak video dia? Suara dia dengar ke? Boleh sesiapa bagi respon? Tak dengar, cikgu. Audio tak dengar juga Tak dengar, cikgu. Tak. Okey, tapi cikgu tengok apa yang menyebabkan audio dia tak dengar Tapi kita tengok apa sebab audio tu tak bunyi Okey, cikgu pasang lagi sekali. Nanti awak tengok, dengar tak video dia Okey, yang ni boleh dengar tak suara dia? Tak. Dengar tak audio dia? Tak. Tak dengar juga Dengar suara? Dapat nak bercakap ni. Turn off mic lah. Aduh. Kemai lah budak ni.
Kenapa on mic ni? Dengar dari video. Okey pelajar, awak offkan awak punya audio dan video tu sebab dia akan mengganggu sesi pengajaran tu. Okey, awak offkan audio tu. Okey, biarkan suara tu dulu. Kalau tidak dia akan mengganggu. Okey. Okey, cikgu akan tengok video lagi sekali. Lepas tu awak komen dekat chat saja, boleh Yang lain tolong off dia punya bahagian ni. Mute Mute kan awak punya audio tu. Okey. Okey, Okey, awak mute kan. Apa-apa kita tengok dalam tu. Cikgu dah tengok sama ada awak jelas tak video ni. Sebab kadang-kadang pengajar ni kita boleh tengok video. Okey, cikgu akan pasang lagi sekali. Aina Najwa, Aisyah, awak unmute kan? Aina Akmalia, awak unmute kan? Nuzahira unmute, Afka unmute So dia akan mengganggu pengajaran kita. Okay, Aisyah Aziz unmute. Aina Najwa unmute Mute kan awak punya ni audio. Okey, Nuzahira mute kan awak punya audio. Aina Najwa sama, Afka Afif. Okey, mute kan video dengan tu. Dan cikgu nak akan pasang video. Cikgu tengok awak dengar atau tidak sebab cikgu dah setting balik. Okey, pelajar boleh dengar? Boleh bagi respon? Dekat chat. Boleh dengar? Boleh dengar Okey, cikgu akan teruskan balik. Yang lain semua mute Sekarang ni
Okey, pelajar itu sedikit berkaitan dengan bagaimana kita lihat dari segi neurobiologi model. Dia melihat bagaimana seseorang itu mengambil dadah disebabkan oleh faktor biologi tadi itulah disebabkan oleh faktor neural tadi itu, iaitu pengeluaran chemical, iaitu pengeluaran yang dipanggil sebagai neurotransmitter dopamin tadi itu. Okey. Okey, kita sambung sedikit berkaitan dengan perspektif yang lain. Okey. Okey, ini daripada biologi ke perspektif lah. Itu kita lihat daripada biologi perspektif dia ada disease model, dia ada dipanggil sebagai genetic model, dan yang ketiga dipanggil sebagai neurobiological model, iaitu neurobiologi dia melibatkan chemical ataupun chemical kimia yang berlaku di dalam otak, yang terutama di bahagian limbic system. Okey, yang di mana satu neurotransmitter yang sangat mempengaruhi pengambilan dadah iaitu keseronokan tadi yang dipanggil sebagai neurotransmitter dopamin. Okey. Baik, seterusnya kita lihat daripada dari aspek psychological perspective. Psikologi perspektif ini kita ada banyak model dalam neuroperspektif model ni, iaitu kita ada kat sini ada 5 model, iaitu yang pertama dipanggil sebagai the moral model, yang kedua dipanggil sebagai cognitive behavioral model, yang ketiga learning model, keempat psychodynamic model, dan yang terusnya personality theory model. Ini adalah model-model yang menerangkan etiological. Apa maksud etiological? Iaitu kesan sebab kenapa seseorang itu mengambil dadah. Jadi kita tengok dulu the moral model. Okay, the moral model ni dia mengatakan bahawa dia melihat kepada penilaian penilaian seseorang itu tentang kehidupan, sama ada boleh atau tidak diterima atau tidak. Okey. Jadi dalam moral model ini dia percaya bahawa mereka yang mengambil dadah ini ataupun yang meminum alkohol ini atau menyalahgunakan bahan ini, dia mempunyai segi moral yang lemah dan mempunyai karakter yang buruk. Jadi orang yang mengambil dadah ni dia mengatakan secara ringkasnya mengatakan bahawa orang yang mengambil dadah ni adalah jenis orang yang dikatakan sebagai orang yang bad personality dan orang yang berdosa. Jadi orang yang kebanyakan orang yang mengambil dadah ni dia mempunyai moral yang rendah. Moral yang rendah, mempunyai karakter, sikap yang buruk dan mempunyai seorang yang misalnya yang berdosa. Okey. Jadi di dalam hal ini dia mengatakan bahawa manusia ini adalah seorang manusia yang boleh membuat pilihan. Manusia ini adalah seorang manusia ataupun insan atau makhluk yang berakal yang boleh membuat pilihan. Tetapi apabila dia mengambil dadah, dia menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai satu moral yang rendah dan dia seorang yang berpersonaliti buruklah, bad personality ataupun karakter. Jadi dalam hal ini melihatkan bahawa kesalahan dalam model ini dia menyalahkan mangsa itu. Dia menyalahkan mangsa yang mengambil
mengambil dadah ini. Dia mengatakan mereka yang mengambil dadah ni biasanya orang yang rendah moralnya, ataupun senang dikatakan orang yang tidak baik. Itu dia lihat daripada perspektif psikologi perspektif dalam moral model tadi tu. Jadi kebanyakan benda ini banyak digunakan daripada sektor golongan-golongan agama dan juga individu. Jadi mereka yang mengambil alkohol, yang mengambil alkohol perlu dihukum dan perlu diberi pendidikan lah dalam moral model ni. Maknanya biasanya mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ataupun alkohol, melanggar menyebabkan kematian, mereka ni akan dikenakan tindakan undang-undang. Kerana mereka menganggap mereka yang mengambil alkohol ni ada mereka yang tidak dapat membezakan baik dan buruk. Jadi bila mereka tidak boleh membezakan baik dan buruk, salah satu cara dia adalah dengan menggunakan penalti, hukuman. Jadi untuk memperbaiki sikap mereka itu. Mereka tahu ia mengambil dadah ni memberi kesan yang negatif pada mereka, tapi mereka terus mengambilnya kerana mereka mempunyai moral yang rendah, kesedaran yang rendah. Jadi kebanyakan moral model ini banyak diadaptasi dalam pendekatan pendekatan agama, itu dengan memberi pendidikan tentang agama kan. Dia memberi pendedahan tentang agama, bahawa apa yang dikatakan dengan dosa ataupun dengan undang-undang yang mengatakan bahawa ini menyalahi undang-undang. Jadi pendekatan ini banyak digunakan dan moral model ini banyak digunakan oleh mereka yang membawa pendekatan agama dan juga undang-undang. Jadi the focal of intervention, biasanya moral model ini dia memberi fokus pada intervensi, iaitu dengan menggunakan kaedah hukuman, iaitu dengan menyuntik semangat spiritual beragama, dan ada juga yang menggunakan pujukan dan juga ada yang juga menggunakan kaedah memenjarakan. Sekarang kita tengok di Malaysia ni, bagi mereka yang terlibat dengan alkohol dadah ni, ada setengahnya dirawat dan ada setengahnya dihukum. Jadi dihukum penjara. Kenapa? Kerana moral model mempercayai mengatakan bahawa mereka yang terlibat dengan dadah ini adalah mereka yang rendah dari segi moral dia, dan dia perlu diberi kesedaran, maklumat agar dia berubah dan dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan dengan berbagai tindakan Nuzam tadi, dari segi elemen spiritual, dari segi pendidikan, dan juga ada juga yang menggunakan kaedah undang-undang dengan menghukum pesalah yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini. Jadi dia daripada perspektif moral model. Okey. Seterusnya kita tengok lagi daripada perspektif cognitive behavior model. Okey, kita tengok cognitive behavior model suggests a variety of motivation and rewards for taking drug. Okey. Dalam teori model ini, dia melihat bahawa seseorang yang mengambil dadah ini ada sesuatu peneguhan atau motivasi yang menyebabkan seseorang itu mengambil dadah. Kenapa seseorang itu mengambil dadah? Mengikut pendekatan model kognitif behavior terapi, sebab ada satu peneguhan dan motivasi yang menyebabkan seseorang itu mengambil dadah ataupun menyalahgunakan bahan. Okay? If we assume that people enjoy variety, then it can be understood why the repeat action that they enjoy positive reinforcement. Dia melihat bahawa seseorang itu bertingkah laku kepada sesuatu, melakukan tindakan itu secara berulang-ulang kerana mereka mendapat yang dipanggil sebagai peneguhan positif ataupun mendapat benefit pada diri dia. Jadi seseorang itu mengulangi tindakan dia kerana disebabkan oleh positive reinforcement tadi ataupun peneguhan. Contoh, dalam teori ni paling mudah, kenapa kita pergi kedai yang sama? Hari ni kita pergi kedai yang sama, besok kita pergi kedai yang sama, sebab dekat situ kedai itu berbanding dengan kedai lain, satu lagi segi makanan ni sedap. So ada positive reinforcement dekat situ. Yang kedua, kenapa kita pergi kedai yang sama? Kedua, layanan dia baik. Yang ketiga, kenapa kita pergi kedai yang sama? Makanan dia bukan sahaja sedap, layanan dia baik, tetapi juga makanan harga dia murah dan berpatutan. Jadi kita akan memilih untuk pergi ke kedai yang sama, walaupun banyak kedai makanan di sekitar tu, tetapi kenapa manusia memilih pergi kedai yang sama atau mengulangi tingkah laku dia disebabkan oleh faktor positive reinforcement.
iaitu peneguhan ataupun reward yang dia dapat. Sekiranya individu merasakan banyak positive enforcement pada sesuatu tindakan yang dilakukan, maka kebarangkalian untuk mengulangi tingkah laku itu makin tinggi. Makin tinggi. So begitu juga dengan dadah tadi. Begitu juga dengan pengambilan dengan bahan. So kita tahu bahawa setengah bahan itu, contohnya kita ambil lah yang tadi kita tengok dalam video tadi berkaitan dengan syabu. Syabu. So bila dia mengambil syabu itu, dia akan merasa seronok. Dia rasa euforia, dia rasa keseronokan yang melampau. Kerana rembesan neurotransmitter dopamin terlalu banyak dalam otak ya, di bahagian sistem limbik dia, menyebabkan kita rasa seronok. Dan keseronokan itu menyebabkan dia simpan di dalam minda jangka panjang dia dan menyebabkan dia nak berulang lagi. So bila dia sedih, dia akan ambil. Ataupun dia nak seronok lagi, dia akan ambil dadah. Jadi inilah perspektif dia. Walaupun kadang-kadang apabila kita mengambil dalam pendekatan ni, walaupun kita tahu mengambil dadah ni akan memberi kesan withdrawal pada kita selepas kita dah ambil dalam jangka masa yang panjang, dia akan ada withdrawal effect. Kan? Tetapi kenapa manusia itu masih lagi mengambil dadah? Sebab dia nak dapatkan tadi itu balik yang dipanggil sebagai positive reinforcement tadi itu. Dia dapatkan balik peneguhan tu. Jadi seseorang itu akan ambil lagi dadah disebabkan positive reinforcement tadi itu. Walaupun mendapat kesan yang negatif, tetapi kesan keseronokan tu mengatasi. Okey? Sebab dia ada withdrawal effect dan kesan seronok tadi tu yang menyebabkan dia akan terlibat dengan dadah itu. Dan ini dikatakan dia akan mengulangi lagi pengambilan dadah itu. Dan akhirnya apabila tingkah laku itu dilakukan berulang-ulang kali, jadi benda ni jadi habit. So habit ni kita dah tak boleh nak kawal lah. Ada habit. Contohnya kalau kita nampak aja lampu merah, kita akan berhenti. Nampak lampu hijau, kita akan jalan. Sebab apa kita tahu benda tu? Sebab benda ni sudah menjadi habit. Dan habit ini adalah suatu benda kadang-kadang kita tak kawal, kita tak boleh nak kawal benda itu. Sebab dia akan berulang. Kerana apa? Suatu tingkah laku itu berulang apabila adanya peneguhan positif. Jadi, the addiction may also be considered a disorder of compulsive, very similar OCD. Jadi kalau kita belajar psikologi bilasim, kita ada belajar berkaitan dengan penyakit, iaitu penyakit obsesif kompulsif. Okey? Okey. Dia akan ada OCD, ya. Jadi addiction ini kita katakan sebagai penyakit yang sama dengan OCD, iaitu kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh kawal dan kita nak. Jadi dia akan menyebabkan kita melakukan tindakan itu berulang-ulang sehingga jadi habit. Itu yang daripada perspektif cognitive behavior, cognitive model tadi tu. Okay. So cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Nanti kita akan sambung pada hari Rabu 1 jam pukul 11 hingga pukul 12. Kita akan cerita lagi berkaitan dengan model-model learning model, psychodynamic model, personality theory model dan sociology, family model, social culture model. Okay, dan ni. Okay, kita akan sambung. So kita akan berhenti dulu dekat cognitive behavior model dan cikgu suka sekiranya pelajar-pelajar ada komen atau penambahbaikan dan ataupun boleh bertanya melalui chat ataupun melalui secara audio. Silakan belajar. Okey, ini soalan daripada Carol Marcelino. So, Carol tanya, cikgu, orang yang mengambil dadah ni boleh pulih ke? Sebab saya ada kawan dia mahu berubah tapi dia tak tahu nak elak daripada terlibat. Sebab bila dia tak ambil dadah, dia macam gila dan sakit jiwa. Okey, pertama bila kita tengok pelajar ni bila dia tak ambil kawan Carol ni, apabila dia tak ambil dadah, dia akan jadi gila dan sakit jiwa. Inilah dia panggil withdrawal effect. Dan withdrawal effect ni apabila kita tidak ambil dadah tu, dia akan gila dan efek. Ini kita sudah lihat bahawa dia sudah masuk fasa ketagihan. Nak kata boleh pulih ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Tetapi
dia memerlukan suatu treatment yang bersungguh-sungguh. Yang dia kata yang bersungguh-sungguh, yang memerlukan tenaga masa, sebab dia bukan sesuatu yang mudah. Tapi nak kata boleh pulih, jawapan dia boleh. Dia boleh pulih. Tapi dia perlukan suatu kekuatan dan disiplin yang bersungguh-sungguh untuk mengubah dia. Okay, treatment dia mungkin ambil masa, kadang-kadang perlu ketegasan, boleh. Tapi cuma agak sukar, dia tidak mudah. Okey. Azwa Kusaini, cikgu note dalam my demo dengan note cikgu lain sikit lah sebab tengok ada yang tak okey. Tak apa, nanti cikgu akan bagi note yang baru. Okey, sebab mungkin Dr. Lia tak lepas pandang, nanti cikgu akan bagi yang baru, note yang baru. Okey. Okey, ada lagi soalan pelajar? Silakan. Okey cikgu, kalau orang yang hisap rokok, dia boleh berhenti hisap rokok tak? Adakah rokok ini sama dengan dadah juga? Tak boleh dirawat tapi boleh dikawal. Baik, dadah rokok ni ada jenis dadah nikotin. Dia ada jenis dadah dari kategori nikotin lah. Okey, sebab nikotin ini, kandungan nikotin yang terdapat pada rokok tu yang menyebabkan seorang itu ketagih. Okey. Boleh tak dirawat? Jawapan dia boleh. Tetapi ia bergantung kepada individu, proses dan kaunselor itu sendiri. Bagaimana pendekatan yang digunakan. Jadi nanti kita akan masuk pada model yang kita akan belajar. Jawapannya boleh. Tapi ia banyak bergantung kepada individu, proses dan juga kaunselor. Bagaimana benda itu boleh membantu. Kalau kata boleh, boleh. Okay? Dan adakah dadah ini, rokok ini sejenis dadah? Ya, dia sejenis dadah tapi dibenarkan di Malaysia untuk menggunakan, walaupun kesan sedikit, iaitu kandungan nikotin yang terdapat pada dadah, pada rokok itu yang menyebabkan seseorang itu ketagih. Okey. Okey, kata orang kalau isap vape boleh kurangkan ketagih kepada rokok. Betul ke cikgu? Baik, dia maksudnya yang ini dipanggil sebagai harm reduction. Harm reduction ni mengurangkan risiko. Sebab kadang-kadang kalau kita minum vape, dia punya kekurangan dia, kekurangan untuk menghisap rokok tu kurang. Dia nak kurangkan vape ni. Contoh macam ni, seorang yang suka main bola, seorang yang nak main bola ni, dia perlukan padang yang besar. Okey, padang yang besar dan dia perlukan ramai orang. Tapi kalau dia tak main, dia rasa macam tak boleh. Jadi mungkin dia main futsal. So futsal tak perlukan kasut, tapi lebih kurang sama. Tapi nak kurangkan dia punya harm reduction. Tapi berbeza bola dengan rokok ni. Macam bola, dia memberi kesihatan kepada kita. Tapi kalau rokok ni ataupun vape ni, dia ada memberi kesan. Jadi cara paling baik adalah, teknik paling baik adalah untuk kita meninggalkan tabiat merokok ini, adalah kita menukar habit tu dengan benda yang baik. Contohnya kalau katakan dia seorang yang suka merokok, jadi dia boleh gunakan teknik-teknik merokok itu dengan tengok kaedah dia. Kalau dia lebih kepada habit, jadi dia tukar habit tu. Kali kalau lepas makan dia mesti nak merokok kan. Jadi dia kena ubah. Lepas makan dia mesti minum air ke, ataupun dia berzikir ke, ataupun bercakap ke benda-benda yang baik. Jadi dia boleh ubah. Jadi kalau vape ini, kata dia boleh berubah tu, mungkin boleh, tetapi tengok kesan dia. Kesan dia apa kepada dia. Kalau minyak vape, sama je kesan dia, jadi tak rugi juga. Tak guna juga dia ambil vape tu. Sebab sekarang ni orang boleh manipulate. Lagi bahaya vape ni, kajian kadang-kadang mereka letak lebih untuk orang-orang yang nak mengaut keuntungan. Sebab kita boleh dimanipulasi tau sebenarnya bila kita guna vape ni. Tapi orang yang berniaga ni dia menggunakan alasan tak payahlah ambil rokok, ambillah vape ni sebab vape ni lebih kurangkan bahaya. Tapi sebenarnya kalau kita faham, orang yang boleh manipulate, vape itu contoh dia letak perisa strawberry. Dia boleh letak kandungan dadah dalam strawberry tu. Jadi bila kita rasa vape, kita lebih ketagih. Dan kita lebih ketagih dan kita ketagih vape pula. So apa yang berkaitan dengan penagihan ini, dia tidak baik. Tidak baik sebab kita ketergantungan kita kepada sesuatu bahan itu. Kita tidak bergantung kepada kekuatan yang ada pada dalam diri kita. Jadi vape juga, walaupun ramai berpendapat boleh menggunakan rokok, tetapi dekat situ orang boleh manipulate dari segi bahan dia. Orang boleh meletakkan dadah. Jadi orang daripada dia mengambil, katakan boleh dia ambil rokok, tapi nak mengurangkan rasa rokok tu sebab tak nak ada kanser
kanser kata kanser paru-paru sebab asap, lalu dia ambil vape. Kita tak tahu apa kandungan vape tu. Mungkin juga dia campur darah dan akhirnya orang ketagih pula vape. Jadi rokok dengan vape mungkin lebih mahal. Jadi kat situ dia dah rugi dari segi kewangan, dia dah peruntukkan kepada vape tadi tu. Jadi kat mana kesan baik dia? Jadi cara paling baik adalah kita buang sepenuhnya. Dan kita berazam untuk tidak ada lagi unsur-unsur yang menyebabkan sama ada vape ke rokok bagi cikgu, dua-dua pun tak baik. Jadi dia bergantung pada kita lah. Sebab kita lihat kadang-kadang bila kita berubah pada vape, kesan buruk lebih pada vape, lebih lagi perbelanjaan dan orang boleh manipulate benda-benda itu. Biasa dalam bisnes ni orang nak untung, jaranglah orang nak membaiki. Jadi lebih baik kita rawat dengan cara yang memberi kesan yang lebih positif. Okey, bagaimana pula cikgu kalau sesuatu itu ketagihan berpunca juga daripada genetik sejak lahir? Adakah untuk berhenti itu boleh ataupun dia perlukan rawatan dari segi perubatan? Baik, dari segi genetik, bila kata dari segi genetik itu memang ada. Tapi kita tak boleh tengok model itu semata-mata. Sebab kita banyak model menyebabkan kenapa sesuatu itu merokok. Mungkin sebab persekitaran dia. Jadi kalau katakan dia bermula daripada genetik, kalau kata dia boleh dari genetik, itu salah satu model. Kita banyak lagi model kita boleh tengok. Jadi kalau kata dia ambil dadah itu disebabkan genetik, sebab faktor genetik. Jadi pelajar, kita boleh bantu dia dengan gunakan teknik-teknik yang lain. Sebenarnya di dalam rawatan kaunseling dan psikoterapi ni kita tak nak dia bergantung pada ubat. Sebab kita takut macam ni, kata kalau kita bagi dia ubat penenang, walaupun ubat tu mendapat deskripsi daripada doktor. Jadi boleh kita jadikan, tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai faktor tunggal sebagai terapi penagihan. So dia boleh ambil ubat dengan mengikut dos-dos yang telah ditentukan, yang mengikut preskripsi yang dikeluarkan oleh pegawai kesihatan. Dan pada yang masa sama kita juga kena bantu dia dari segi terapi, dari segi psikologi. Dan benda ni kena combine. Cikgu lapar, dia kena combine. Jadi tak boleh pakai ubat saja, nanti takut dia pula bergantung pada ubat yang diberi oleh doktor. Dan ubat yang dibagi doktor itu walaupun dia deskripsi tapi dia boleh misuse. Maksudnya dia boleh makan banyak daripada dos. Itu juga akan memberi kesan. Jadi dia kena ada dua. So dia kena ada pelbagaikan terapi tu. Tidak semestinya ubat semata-mata. Jadi kena pelbagaikan terapi tu. Okey, cikgu, rawatan secara metadon adakah betul berkesan ke untuk menghilangkan ketagihan di kalangan penagih? Okey, terapi rawatan metadon dia adalah satu istilah yang dikatakan harm reduction. Itu nak mengurangkan reduction kepada ketagihan dadah yang jadi morfin, heroin. So dadah ni bila kita ambil heroin, morfin, ganja ni dia mempunyai kadar kebergantungan atau kadar ketagihan yang tinggi. Dia ada jenis dadah, ada jenis dadah kita tak ketagih pun. Tetapi sebab kita nak kita ada tujuan tertentu kita ambil. Contoh pil kuda. Dia punya kadar untuk ketagihan tidak berapa tinggi. Tapi bila kita nak berjaga malam kita ambil. Okey. Tapi contoh dadah jenis metadon ni kita ambil dia untuk nak kurangkan harm reduction je. Jadi kita ambil. Tapi seperti yang cikgu cakap, yang kita cikgu beritahu, kita perlu kalau boleh kita kurangkan kebergantungan kepada bahan, kita buat satu aktiviti ataupun profesi yang lebih memberi kesan yang lebih baik. Okey. Saya nak tanya tugasan individu perlu cari jurnal, objektif, metod dan laporan kajian itu ambil saja daripada kedua-dua jurnal yang kita pilih. Okey, yang ini berkaitan dengan tugasan sikit. Okey, baik pelajar. Dalam tugasan ni, dia dekat situ kamu kena faham critical thinking. Dia critical thinking. Jadi kalau kamu ambil, copy paste balik. Jadi kat mana critical thinking awak kat situ? Jadi markah tak akan banyak. Sebab dalam pengulasan ulasan jurnal, ulasan tu dia mesti ulasan kritis. Jadi bila kita tengok metod dapatan kajian tu, apa yang boleh kita ulas? So kalau kamu ambil balik, itu bukan ulas, itu menerangkan kembali. Jadi penting dalam ketika jurnal tu kamu kena ada ulas, sebab kita awak dah masuk tahun 2 ni. Baik, tahun 2 ni ataupun tahun 1 semester 2, kamu kena ada kemahiran penulisan secara kritis. So macam mana nak dapat kritis ni, awak kena banyak baca. Macam mana dapat kritis supaya kamu tidak ambil bulan-bulan. Okey? Okey, ada lagi soalan?
Okey, kalau nak tanya secara direct pun boleh, buka je audio tu lepas tu boleh tanya secara direct. Kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Ya, silakan kalau ada soalan. Okey. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa kita berhenti setakat ini saja. Nanti insyaAllah cikgu akan cuba bagi download video ni dan akan masuk kepada kumpulan. Okey. So kalau tak ada apa-apa pelajar, so kita berhenti dulu setakat ni. So kalau ada, nanti kita akan bawa kepada perjumpaan kelas kita yang seterusnya pada hari insyaAllah pada hari Rabu jam 11. So kita tundakan dulu dengan tasbih kifayah dan surah As pada kelas hari ini. Sekian, terima kasih.